tahun 60-an, 70-an oleh kerana jurang sosioekonomi yang besar di antara Bumi Putra dengan bukan Bumi Putra kan. Jadi bila kita beri pendidikan dan cita-cita yang ditanam dalam anak-anak kita ialah kita nak makan gaji lah, kita nak kerja. Masa itu semua nak kerja kerjaan kerana itu adalah profession yang berjaya, yang ada kedudukan, ada pulangan yang baik dari segi gaji dan sebagainya kan. Kemudian tahun 80-an, 90-an itu dengan lebih banyak agensi ataupun syarikat GLC yang ditubuhkan berkaitan dengan kerajaan, maka kumpulan kelas yang seterusnya dia lebih tertumpu pula untuk menyertai GLC dan sebagainya kan. Tapi itu masih lagi model, sukses model dalam masyarakat kita ialah menjadi CEO. Itu maksudnya menjadi CEO di syarikat-syarikat yang telah sedia ada, baik MNC ataupun baik GLC dan sebagainya kan. Dan daripada awal, daripada sekolah lagi, saya ingat masa saya sekolah pun kebanyakan orang bila tanya dia cita-cita nak jadi tokoh korporat contohnya kan, tanya dia korporat ni maksud apa? Dia nak jadilah CEO bank itu. Susah nak cari yang Bumi Putra ini yang dia melihat bahawa jalan berniaga dan sebagai niagawan, kelas niagawan itu, walaupun bermula daripada di peringkat yang tidak seglamour di dalam sektor yang telah besar, payah yang melihat itu sebagai satu model untuk berjaya. Kalau tak pun dilihat sebab kalau yang terus berniaga contohnya, ada juga yang terus berniaga kalau yang memang dia ada kepakaran dan juga kesedaran itu mungkin daripada keluarga. Tapi banyak juga, terutama zaman sekarang, yang muda-muda ini berniaga kerana dia rasa dia tak dapat kerja tempat lain, jadi dia berniaga. Perkara ini yang saya ingat kita kena ubah dan lihat secara mendalam, kerana kita perlu tanamkan daripada awal, daripada sekolah lagi, bahawa menjadi kelas niagawan. Dan menjadi kelas niagawan ni dia ada feature dia sendiri. Maksudnya dia mestilah kreatif, dia mesti mengambil risiko. You tak boleh buka company umur 2 tahun ambil gaji RM20,000. Kebanyakan orang yang berjaya lama-lama itu dah lepas 30 tahun berniaga, dan 5 tahun pertama dia tak ambil gaji pun, dia cukup makan je kan. Yang itu model sukses itu tak ada sebenarnya pada pandangan saya. I don't know the younger ones. Over the last few years, bila saya duduk dengan yang muda-muda, baik di universiti, di sekolah, model sukses itu masih lagi, contohnya untuk jadi CEO sana sini, dia tak nampak jalan yang ini. Jadi bila dia tak nampak jalan itu, dia takutlah nak ambil risiko. Dia tak fikir secara kreatif lah macam mana nak menghasilkan produk baru dan perkhidmatan baru dengan menambah baik yang sedia ada. Dia pun tak ambil tahulah macam mana soal peraturan dan juga disiplin untuk memulakan perniagaan. Beza antara untung rugi dengan aliran tunai. Beza macam mana daripada pre-seed kepada seed, kepada PE, kepada listing. Dia tak nampak semua tu lah. Jadi perkara ini perlu dibawa kembali daripada awal. Dan saya mungkin kurang popular lah, sebab saya selalu sebut, kalau kita nak anjakkan untuk melahirkan entrepreneurial class Bumi Putra yang betul-betul sustainable, kita kena impress daripada awal, menukar sukses model itu. Sebab kalau kita tengok berbanding dengan negara-negara lain yang mencipta nilai, model itu sangat berbeza. Yang paling cerdik dekat US, dia tak nak kerja dengan Citibank. Dia belum habis belajar dekat Harvard ataupun Stanford lagi, tahun ketiga dia dah drop out lah. Dia pergi cari modal, buat bisnes sendiri, buat teknologi sendiri dan sebagainya. And the last wave of the last 10-15 years of US, contohnya, economic growth was basically fueled by this class of people. Cuma ekosistem itu bagus. Dia ada venture capital yang bagus, dia ada capital environment and capital mobilization yang supportive.
Tetapi idea itu, yang itulah yang melahirkan yang kita kenal sekarang. Elon Musk ke, Mark Zuckerberg ke, Jeff Bezos ke, mereka semua keluar daripada success model begitu. That I prefer to strike it early and take risk and fail much earlier, because after a while I will be successful. Itu pada pandangan saya tidak wujud dalam masyarakat Bumiputra sekarang, dan itu sesuatu yang kita perlu tengok balik kepada program design kita, macam mana untuk kita, dan ini daripada sekolah kepada universiti, kepada masyarakat dan sebagainya, barulah kita boleh unlock the value of the Malay and Bumiputra middle class yang pada pandangan saya sekarang ini terkunci